Ni kitab 20 sifat hati, muka surat 6. Muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin tu kibir takabur, kibrun. Adapun kabrung atau lain pula. Kabrung tu macam geduk. Kabrun akbar atau geduk. Ni kibrun, takabur, kibrun. Kabrun akbar tu nah. Akbar mufrad dia kabrun. Hak penuh. Kita tak pernah cerita sini. Dia gini. Kabrun. Kalau jamak banyak, akbar. Jamak. Kenapa kabrung ni geduk? Kibrung sombong. Kabrung mana? Tu hak bagi hujung sakit, bagi hujung tu. Hak tu ikut erok nahu. Hak hujung tu jadi belaka. Kibrung ke kiberang ke huruf hujung dak kira bagi. Bagi hujung dak kira. Bagi hujung tu ikut erok nahu. Jadi kalau kibrung sombong. Kalau kabrung ni akbar. Hak orang takbir ihram tu lah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Dia pergi panjang tepat hak tak boleh panjang. Allahu akbar. Ni akbar. Lepas ada alih dia. Apa makna? Geduk. Geduk. Akbar. Jamak mufrad dia kata kabrun. Akbar, geduk. Ada. Sebab dia boleh panjang setepat je takbir. Allahu akbar. Kalau panjang Allahu akbar, adakah Allah Maha Besar? Tu biar hamzah istifham. Allahu akbar. Allahu akbar, orang Allah Maha Besar. Allahu akbar, Allah geduk. Akbar ni kan daripada kabrun. Suti geduk, kabrun. Tiga kata geduk, akbar. Ni kita ni bukan kabrun, kibrun. Kibrun ni sombong. Ni kibrin ni dah min tu kan. Ikut nahwu tu. Bagi hujung ada kira. Itu ikut i'rab nahwu lah. Artinya ni kibrin, sombong. Artinya tidak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar orang yang ada dalam hatinya seberat timbangan biji sawi. Ada dalam hati seberat biji sawi ni sifat takabur, yakni membesar diri. Hadis riwayat Muslim. Ni masih lagi cerita bab sifat mazmumah. Yang pertama sifat takabur, sifat sombong, dengan bahawa dia
memandang dia memandang rendah akan orang lain, dan dia memandang dirinya lebih daripada orang yang lain. Itu takabur atau sombong. Yang mana sombong di antara dosa-dosa besar. Sombong, takabur di antara dosa-dosa yang besar. Ada. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, fabi'sa maswal mutakabbirin, maka sejahat-jahat tempat kembali di hari akhirat kepada orang yang sombong. Kepada orang yang sombong. Seberat-berat tempat kembali dalam neraka di hari akhirat kepada orang yang sombong. Ini takabur, sombong, membesar diri, beranggapan diri itu lebih daripada orang yang lain. Kemudian Nabi pula bersabdanya, tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar timbangan biji sawi, sifat takabur. Tidak masuk syurga di sini bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal. Bukan tak masuk syurga terus, sebab orang mati dalam iman akhirnya akan masuk syurga juga. Tidak masuk syurga ni bersama dengan ma'as-sabiqin lah, bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga, melainkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mati dalam keadaan dia ada kalimah la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Maknanya sesiapa yang mati dalam keadaan dia ada kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Hak ni kata tak masuk syurga ni, orang yang ada sifat takabur, walaha dia ni ada iman, ada kalimah la ilaha illallah, jadi macam bercanggah, tak bercanggah. Hak Nabi kata masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia beriman ni, masuk syurga lah. Tapi syurga direct ke, syurga kemudian ke, masuk syurga, janji ada iman. Sebab orang beriman akhirnya akan ke syurga juga. Yang mana neraka tempat seksaan orang yang beriman adalah neraka Jahannam. Neraka lapis paling atas sekali daripada 7 lapis neraka. Yang mana neraka Jahannam ni akhirnya akan kosong. Akhirnya akan kosong. Lepas tu kosong, kalau tanya pula nak bubuh siapa? Bubuh orang tanya tu lah. Dah kalau tanya dia kosong, nak bubuh siapa pula? Sayang ke dia? Bubuh orang nak tanya tu. Dah kosong, kosong lah. Tetapi akhirnya neraka tu akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi neraka yang kekal hanyalah 6 lapis. Kekal bersama dengan ahli-ahli neraka, hak 6 lapis kekal selama-lamanya. Adapun neraka Jahannam tempat keseksaan orang beriman, akhirnya akan ke syurga. Oh, kalau gitu dah apa sombong pun akhir ke syurga juga, janji ada iman. Dia neraka ni kalau katalah kena sehari je di neraka, sehari je, kena sehari di neraka, satu hari di hari akhirat, kalau kita tempoh masa dunia 1000 tahun. Sehari di hari akhirat, masa kalau tempoh ikut masa dunia 1000 tahun. Lepas tu jangan kata tak apalah, memanglah kena neraka dulu tapi janji masuk syurga sudah. Dah ni neraka. Maknanya kalau orang ada di hati seberat biji sawi je sifat takabur, maka tidak akan dapat masuk syurga dengan kesalahan takabur tu. Tetapi kita kena ingat, pahala dan dosa akan ditimbang. Pahala dan dosa akan ditimbang. Sebab itulah orang yang takabur tempatnya neraka. Kesalahan takabur tu. Orang yang sembahyang contohnya adalah masuk syurga dari segi kebajikan sembahyang dia. Tapi kalau tanya, kalau dia sembahyang tipu orang, syurga juga.
sembahyang dia tu kebajikan, balasannya syurga. Tapi masuk syurga ke tak? Timbang kan? Timbang antara pahala kebajikan dengan dosa kejahatan yang kita lakukan. Termasuk dosa takabur ni. Faham tak? Termasuk dosa takabur ni, sebesar biji sawi pun balasannya neraka. Tetapi bukan kata apabila ada takabur sebiji sawi masuk neraka. Kesalahan untuk balasan di neraka, tapi kesalahan kebajikan akan ditimbang. Mana banyak pahala dengan dosa, termasuk dosa takabur. Jadi kalau dia semayang tapi dia menipu orang, semayang pahala, menipu orang dosa. Dan kalau dia semayang tak akan tipu orang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti sembahyang mencegah fahsyat dan munkar. Itu sembahyang yang sempurna. Kalau sembahyang dia nipu orang lagi, mana sembahyang dia ada masalah. Tapi kok mana pun kalau sembahyang dia tu ada akidah, sembahyang dia tu betul dengan hukum hakam syarak, maka adalah kodoh-kodoh pahala tapi tak sempurna, adalah kekurangan yang lain. Bila sembahyang tu tak sempurna, jadi lemah dia, sebab itulah maksiat tak boleh nak tinggal. Masih lagi menipu orang contohnya. Tapi pada sembahyang dia kata ada. Jangan duk kata pula mung tak ada faedah sembahyang, duk nipu orang. Apa kata tak ada faedah? Adalah faedah sembahyang dia. Tapi nipu orang kena timbang di hari akhirat. Kena timbang. Pahala sembahyang tak balas mana, lepas tu menipu orang tu pahala dosa besar pula, dosa besar lain banyak pula, dosa besar takabur lagi, dosa besar riak lagi. Lepas tu nak tahan kat mana masa timbang? Faham tak? Tapi kalau kita kata kau orang buat kebajikan, sembahyang, balasannya syurga. Dah orang sembahyang syurga belaka ke? Timbang dulu. Timbang dulu. Dah. Orang yang tutup aurah patuh perintah Allah masuk syurga. Dah orang tutup aurah masuk syurga belaka. Hak betul tutup aurah tu kebajikan, balasan di syurga. Tapi kalau tutup aurah, hati dia riak, ujub, takabur, timbang nanti berat hak dosa, hak maksiat ni, maka neraka lah juga. Tapi kalau tanya ketaatan tutup aurah tu syurga. Takabur ni walaupun seberat timbangan biji sawi, ni neraka ni. Tapi adakah semata-mata dia ada takabur biji sawi dia masuk neraka? Timbang. Tapi kejahatan ni tak akan masuk syurga dengan kejahatan ni, neraka dengan kejahatan ni. Tapi dia ada amal-amal yang lain, lepas tu dapat pula syafaat daripada Nabi SAW, mudah-mudahan ke syurga juga. Dia gitu. Faham? Yelah, kalau kita kisah tu memanglah kita macam jadi Allah, kalau gitu tak ada bahagian lah kitanya syurga. Dah cakap kita semayang, kalau gitu jadi putus asa pula gitu. Ini cerita semata-mata kesalahan tu. Lepas tu cerita pula rahmat Allah, syafaat Nabi SAW. Kita takut pun kita kena regu dengan khak, dengan rajak, harap keampunan Allah, kurniaan Allah, rahmat Allah. Dia sama tak takut ni. Sebesar seberat biji sawi pun tak boleh masuk syurga dah. Kejahatan takabur ni besar sangat, dosa takabur ni. Lah sifat iblis. Yang besar kan ni sifat iblis. Mana mula-mula seberat biji sawi. Lepas tu lama-lama, kau lama kau banyak, kau lama kau banyak, kau lama kau banyak. Mula-mula sikit je. Faham tak? Faham tak? Sebab itulah dia bab sifat hati ni benda payah. Lepas tu kita bab sifat hati ni arti ilmu ni fardu ain ni. Sebab kalau benda ilmu ni kita tak tahu, macam mana kita nak hidup atas jalan agama? Lepas tu kata belajar ilmu-ilmu seumpama ni fardu ain, wajib mandatori atas tiap-tiap orang yang balik berakal. Wajib mandatori, putus, tak ada pilihan mana ni. Mandatori dia panggil kan, tak ada pilihan dah, sejalan dia. Ni bukan wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah hak tu lain buat, selesailah kita. Hak ni wajib fardu ain ni, kewajipan yang putus atas tiap-tiap seorang.
Kalau kita semayang tapi hak sifat mazmah kita tak belajar, kita budak sedar hati kita tu bersifat dengan sifat yang dosa besar. Lepas tu macam mana kita nak jalan atas garis agama? Tak selamatlah kita ni. Mana? Ni kadang-kadang dalam semayang pun tak habis-habis sombong. Siapa duduk sebelah ni? Kau tengok macam baju semayang pun murah, keduk je nampak sebelah ni. Orang kampung mana mai duduk depan ni? Depan orang lebih-lebih ni, depan ni. Orang kelas-kelas depan ni. Oh, dia mari selit tengah orang kampung mari mana ni? Oh, dak pandai letak diri ni. Oh, tengah semayang. Tengah sujud tu, menunggih sujud. Oh, sombong lagi yang bayangkan dalam semayang pun. Dan kalau kita dak lahir hati kita molek, kalau kita sifat takbur daripada awal, kita dak sedar pun benda ni benda salah, yang macam mana kita nak baiki hati kita? Ni kata fardu ain ni. Hak ni ilmu yang kita kena ajar pada anak kita belum dibalik. Bila dia kenal, hak ni tak boleh ni, haram dosa besar ni. Kan tak? Ada penting ilmu agama ni ajar pada anak belum balik ni. Dan kita duduk karat dah hati dengan takabur ni, kena mujahadah sungguh-sungguh dah lah. Kena mujahadah lah, berasu-rasu sikit-sikit. Kita kau lama kau tua, nak sombong kok mana, kaki mati orang lain kok akaknya. Kalau sombong sangat, nelang sangat, mati ngakuk diri kubur. Dah sombong sangat, nelang sangat. Banyak orang, aku mati musuh sibuk, aku debel, aku ngakuk diri kubur. Tak apa lah gitu. Tengok dah. Hari ni kita kalau lama, kalau roda, kalau letih, dah nak sombong kok mana lagi? Sombong kok mana lagi? Mata pun kalau lama kau tak apa terang, telinga pun kau tak apa jelas, tenaga pun kau tak ada. Lepas tu nak sombong kok mana? Tu mana kena mujahadah lah ni. Ni kena mujahadah. Ni semua di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Kemudian kita nak cerita pula macam mana kita nak mengelak, nak buang sifat takabur ni. Bagi mengelakkan diri dari sifat takabur, hendaklah yang pertama mengingat bahawa segala kelebihan dan nikmat yang dimilikinya seperti harta, pangkat, ilmu dan sebagainya, hak ada di kita ni, kena ingat semua itu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat Allah yang wajib disyukuri, bukan untuk dimegahi. Tu nak ingat kau tu. Kita nak sambung betul mana? Kita orang kaya, tak kaya mari mana? Daripada Allah. Bukan nak suruh kita sombong, nak suruh kita syukur. Ingat kau tu. Kita ilmu banyak mari mana? Mari daripada kurnia Allah. Kita amal banyak mari mana? Taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan untuk kita mengelakkan diri kita daripada sifat takabur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.